Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 2 Nilam. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harapkan semuanya sihat-sihat belaka dan bersedia untuk ber-PDPR pada hari ini. Setelah seminggu ya murid-murid kita tak jumpa. Jom kita belajar sains. Silalah bersedia dengan buku teks, buku aktiviti dan juga alat tulis. Jom baca doa belajar. Okey, pada minggu ini kita akan meneruskan tajuk campuran yang kita belajar 2 minggu lepas. Masih ingat lagi ke kamu cara-cara kita mengasingkan campuran tu? Ada berapa cara yang teacher ajar kamu? Pertama, menyisih, mengayak, menggunakan magnet, mengapung dan juga menuras. Jadi, pada minggu ini kita akan pergi kepada satu topik kecil lah dalam tajuk ini. Ini tajuk baru lah ya. Bahan larut dan bahan tidak larut. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 94. Murid-murid, kalau cakap pasal larut dengan tak larut, kamu faham tak maksudnya larut tu? Macam mana larut tu? Macam mana pula tidak larut? Okey, kalau kamu, teacher rasa kamu faham, cuma nak jelaskan sukar. Okey, jom, tak apa, kita tengok ya. Okey. Nisa memasukkan 2 bahan ke dalam air dan mengaduknya. Maksudnya Nisa telah menyediakan 2 bahan lah untuk dimasukkan ke dalam air. Air itu mestilah di dalam bekas, betul tak? Dan mengaduknya. Aduk tu maksudnya kita kacau. Kamu panggil apa? Mengacau. Stir kan? Okey. Pertama sekali, ini Nisa menyediakan air lah. Sebab sekiranya kita nak tengok larut, tidak larut, kena ada cecair lah. Okey, cecair. Ini cecair ataupun air. Kemudian, pertama, Nisa masukkan biji jagung. Kemudian, ni biji jagung. Kemudian Nisa masukkan apa ni? Dan gula. Apabila Nisa masukkan biji jagung dengan gula, kemudian dia aduk. Aduk tu maksudnya dia kacau. Okey? Ni dia aduk. Kemudian, nampak tak apa yang jadi tu? Apa jadi? Ke mana hilangnya gula? Ke mana? Mengapa biji jagung masih kelihatan? Kamu rasa kenapa? Kenapa tak nampak gula tapi nampak biji jagung? Hilang ke mana gula tu ya? Sebenarnya gula tidak hilang tapi gula larut di dalam air. Maksudnya bila kita cakap larut, ia sebati dengan cecair tu. Kan? Kemudian apa jadi pada jagung? Biji jagung masih kelihatan kerana biji jagung tidak boleh larut ke dalam air. Maksudnya jagung dia tak boleh sebati dengan air. Jadi dia ada di bawah tu. Okey, itu faham ya, larut dengan tidak larut. Jadi ada bahan yang boleh larut di dalam air, maksudnya ia sebati dengan cecair seperti gula dan garam. Teacher bagi contoh gula dan garam sebab ini adalah memang common ya, memang ada kat rumah kamu boleh, dan ia senang kita buktikan. Bila gula tu larut sebati dengan air, maka air tu jadi manis. Betul tak? Dia sebati dengan air, air tu jadi manis. Kemudian kalau garam pula kita larutkan di dalam air, dia sebati dengan cecair tu, maka cecair tu jadi masin. Betul tak? Sebenarnya ada banyak lagi bahan yang di rumah kamu yang memang larut di dalam air. Cuba kamu nyatakan. Kemudian ada yang bahan yang tidak boleh larut di dalam air. Contoh yang tadi, biji jagung. Kemudian yang biasa kita tengok beras. Sebab perasan tak kalau kita ibu kamu basuh beras tu nak masak nasi. Bayangkanlah kalau beras tu larut di dalam air. Apa jadi? Jadi ke ibu kamu masak tu jadi nasi tu? Kan? Okey. Jom kita buat latihan. Muka surat 57. Muka surat 57 ni adalah sambungan pada
pembelajaran kita yang lalu ya. Teacher tak nak tinggal sebab ini ada soalan kebat bersama-sama dengan soalan ni. Muka surat 57, silalah tulis nama kamu dan juga tarikh. Nama tulis di atas sekali. Sebagaimana teacher cakap lah, sila tulis nama. Sebab kadang-kadang teacher tak boleh nak detect siapa punya latihan. Terpaksalah teacher tengok tulisan, tengok kadang-kadang tengok alas meja, tengok kapet, tengok meja kamu. Tulis tarikh hari ini, itu 21 bulan 9, 2021. Okey? Jom kita baca arahan bersama-sama ya. Arahannya, ni cara mengasingkan campuran ini di bawah tajuk minggu sudah tu. Warnakan cara yang sesuai bagi mengasingkan campuran di bawah. Ini satu kita kena warnakan. Kamu tak boleh bulat, kamu tak boleh lorekkan. Kamu kena warnakan. Ini arahannya ya. Tulis sebab kamu memilih cara tersebut. Tulis sebab. Ini adalah soalan kebat. Kamu kena nyatakan kenapa kamu pilih cara itu. Okey, kita pergi pada soalan pertama. Soalan pertama, dia bagi satu campuran pasir. Okey, ada pasir. Satu campuran pasir dengan serbuk besi. Kamu tahu tak serbuk besi itu macam mana? Ia macam besi. Kamu tahu besi kan? Tapi ia dalam bentuk serbuk. Serbuk tu seperti macam pasir, macam tepung. Itu serbuk lah. Bedak. Tapi serbuk besi ni dia lagi kasar lah. Dia tak adalah macam bedak dengan tepung tu. Dia kasar sikit. Mungkin macam pasir ni lah. Teacher ada ni dalam makmal. Jom kita pergi pada soalan 1 ya. Campuran ini boleh diasingkan dengan cara ada pasir dengan serbuk besi. Kita nak asingkan pasir dan serbuk besi. Kita nak guna cara mana? Nak menggunakan magnet ke menyisir? Nak guna yang mana? Jawapannya adalah menggunakan magnet. Sebab ada serbuk besi. Kadang-kadang kita kena pergi kepada maksud dia. Kalau kamu tengok di sebelah tu, aktiviti muka 56 tu, menggunakan magnet menghasilkan objek yang boleh ditarik oleh magnet daripada bahan yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Maksudnya, yang boleh ditarik oleh magnet adalah serbuk besi. Yang tidak boleh ditarik oleh magnet adalah pasir. Manakala, kalau kita tengok definisi menyisir, menyisir menghasilkan dua bahan yang bersaiz besar. Tapi pasir dengan serbuk besi bukannya bahan yang bersaiz besar. Okey, kenapa? Kerana serbuk besi boleh ditarik oleh magnet. Kita nak tarik daripada magnet daripada pasir yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Kamu boleh guna ayat teacher ni pening teacher. Okey, boleh kamu tulis macam ni. Kerana untuk menghasilkan serbuk besi yang boleh ditarik oleh magnet daripada pasir yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Kita nak hasilkan serbuk besi dengan pasir. Okey, dapat ya? Kita nak tarik serbuk besi itu daripada pasir yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Serbuk besi boleh ditarik oleh magnet. Manakala pasir tidak boleh ditarik oleh magnet. Kita nak hasilkan serbuk besi daripada pasir. Okey? Boleh kita pergi soalan kedua? Soalan kedua. Ni apa ni? Ada mi dan ada air. Ada mi dan juga air. Campuran ini boleh diasingkan. Kita nak asingkan mi dengan air lah kan? Dengan cara menapis atau mengayak. Okey, menapis ia lebih kurang juga definisinya dengan menuras. Kita pergi menuras. Mengasingkan bahan cecair daripada bahan pepejal. Mengayak pula mengasingkan bahan bersaiz kecil daripada bahan bersaiz besar. Mi bersaiz besar tapi air bukannya bahan yang bersaiz kecil. Ia adalah cecair. Jadi, definisi yang menepatinya adalah menapis atau menuras. Kerana kita nak menghasilkan bahan cecair daripada bahan pepejal. Air itu adalah bahan cecair. Manakala mi adalah bahan pepejal. Jawapannya menapis.
Kenapa? Kenapa kamu pilih menapis? Kita pergi pada definisi tadilah. Kerana alat penapis boleh menghasilkan mi dan air. Teacher, saya buat macam ni boleh tak teacher? Kerana untuk menghasilkan bahan cecair daripada bahan pepejal. Betul? Sebab bahan cecair di sini adalah air. Bahan pepejalnya adalah mi. Ini memang aras tinggi kalau kamu boleh jawab ini. Okey? Ini adalah 2 minggu sudah punya latihan lah. Teacher bagi sikit je itu. Takkan nak bagi banyak kan? Okey, untuk minggu ni, latihannya di muka surat 58. Seperti biasa, tulis tarikh dan nama. Tulis lagi nama. Okey? Tarikh hari ini 21/9/2021. Tulis nama kat atas. Tulis nama kamu lah. Haras ke? Amir Fayyad ke? Mishari ke? Ashraf ke? Melissa ke? Okey? Tulis nama kamu. Fatin ke? Seri tulis. Okey. Teacher simple je. Teacher nak pergi terus ni. Alat dan bahan yang kita perlukan 4 biji bika sama saiz. Nak ada 4 bika sama saiz. Kemudian ada serbuk pewarna makanan. Alah, teacher Okey, serbuk pewarna makanan. Rod kaca, kacang tanah, gula. Batu, sudu kecil. Rod kaca tu untuk mengaduk. Okey, mengaduk. Memahati kelarutan bahan. Pertama, kita isi air dalam beaker 200 ml ke dalam beaker ni. Kemudian kita tambah 1 sudu kecil bahan yang berbeza ke setiap beaker. Kita pergi satu-satu ya. Kemudian letak ni. Teacher tersalah. Sebenarnya teacher termiss point serbuk. Teacher pergi ambil cecair pewarna makanan. Sepatutnya serbuk pewarna makanan. Okey, termiss perkataan serbuk tu. Sorry ya. Tapi konsepnya sedikit berbeza lah. Sepatutnya teacher letak serbuk. Teacher letak pewarna pula. Macam Kak Mak Amal kan. Kak Mak Amal tak ada serbuk. Ada cecair. Memang betul-betul teacher ambil gambar cecair pula. Teacher yang termiss tengok perkataan. Teacher minta maaf banyak-banyak. Kemudian kita aduk. Tapi teacher faham. Konsep ni kan faham. Sebab bila serbuk pewarna makanan, bila kita masuk dalam air, kita adukkan dia. Cuba kamu tengok dia larut ke tak larut. Kalau dia tak larut, maksudnya ia akan duduk di bawah ataupun tidak bercampur dengan cecair. Serbuk pewarna makanan bercampur tak dengan cecair? Dengan air. Serbuk pewarna makanan bercampur tak dengan cecair ataupun air? Itu persoalan teacher. Walaupun gambar teacher tersalah. Teacher ambil cecair pewarna makanan. Bukan teacher guna serbuk. Sorry sangat-sangat. Teacher termiss perkataan serbuk. Okey? Kamu fikirkan. Yang kedua, kita isi ni bika nombor 2. Isi 200 ml. Kemudian kita letak batu. Kemudian kita aduk. Okey, kita adukkan dia. Guna rod kaca lah. Kamu tengok dia larut ke tidak larut. Okey? Kamu pernah buat ni. Walaupun ini bukan nama eksperimen sains. Tapi kamu boleh fikir logik. Boleh buat kat rumah nanti ya. Okey. Kemudian yang bika ketiga. Kita letak gula. Kemudian kita aduk dia. Apa jadi? Larut ke tidak larut? Dan yang terakhir sekali. Ni bika ni. Kita letak kacang tanah. Kemudian kita aduk. Larut ke tak larut? Kamu kena tulis dalam jadual tu. Jadual ni. Mula-mula sekali serbuk pewarna makanan. Pertama, larut ke tidak larut? Teacher nak tanya, larut ke tak larut? Serbuk pewarna makanan larut ya anak-anak. Sebab tu apabila kita guna serbuk pewarna makanan, kita pakai serbuk hijau. Bila kita aduk, jadi cecair itu akan bertukar menjadi warna hijau. Apabila kita letak warna biru, dia bertukar warna biru. Menunjukkan serbuk pewarna makanan tu dia sebati dengan cecair tu. Okey. Yang kedua, kita letak batu pula. Kemudian kita aduk. Kemudian larut ke tak larut batu tu? Batu tidak larut. Okey. Kemudian gula. Gula ni tadi kita dah bincang kan dekat buku teks. Confirm lah kita tahu larut. Seperti teacher cakap lah, bila kita aduk nanti air tu jadi manis.
gula tu hilang. Hilang ke mana? Ia sebati dengan cecair tu. Kemudian kacang tanah. Kita aduk tapi tidak larut. Nanti dia duduk di dasar air tu, gelas tu. Nampak kacang tanah tu kat bawah. Okey, kita jawab soalan kat bawah ni. Oleh kerana kamu dah completekan jadual ni, kamu salin. Apa dan apa larut di dalam air. Merujuk pada jadual yang kamu buat tadi. Yang mana larut di dalam air? Serbuk, pewarna makanan dan juga gula. Betul? Kemudian soalan kedua, yang mana ni apa dan apa tidak larut di dalam air? Tak larut. Apa yang tak larut? Tengok jadual kamu. Pertama sekali adalah batu. Dan yang kedua adalah kacang tanah. Faham tak setakat ni? Teacher rasa tajuk larut tak larut ni, kamu ni faham. Sebab benda ni, kalau yang biasa buat air kat rumah, faham sangat larut tak larut. Yang selalu tolong maknya kat dapur, tahu sangat ni apa itu bahan yang larut, apa yang tak larut kan. Okey, itu sahaja daripada teacher pada minggu ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.